أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد على آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ucapan terima kasih saya kepada pengurusi majlis, pengurusi masjid, ahli jawatan kuasa masjid dan para jamaah sekalian. Dan kita berada di bulan Rabiul Awal, bulan yang penuh dengan keberkatan, bulan yang penuh dengan cahaya. Dan di bulan inilah, di bulan Rabiul Awal, maka lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke alam dunia. Namun Rasulullah telah dipilih oleh Allah, Nabi yang paling mulia di negeri sebelum dilahirkan Nabi Adam. Kuntu nabiyan kana qabla Adam. Aku telah menjadi Nabi sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana Nabi Adam AS ditiupkan roh kepadanya, maka Allah Ta'ala letakkan Nabi Adam di dalam syurga. Namun Nabi Adam dikeluarkan daripada syurga. Dan Nabi Adam bertaubat kepada Allah Ta'ala. Maka taubat Nabi Adam diterima setelah menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Demi kemuliaan Muhammad, maka kau terimalah akan taubatku. Maka Allah menyatakan, ya Adam, daripada mana kamu mendapat nama Muhammad? Ketika mana engkau meniupkan roh kepada aku, lalu aku diciptakan, dan aku telah melihat di tiang-tiang arah sana ada kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka aku mengetahui tidak dah dikembarkan nama Allah dengan nama Muhammad kecuali itu nama kekasihnya. Maka aku menyebut nama kekasihnya, nama kekasihmu. Maka Allah mengatakan, ya Adam, oleh kerana engkau menyebut nama kekasihku, maka aku terima akan taubatmu. Maka demikianlah kemuliaan Nabi Adam AS. Allah Ta'ala memerintahkan malaikat sujud kepada Nabi Adam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu. Allah menyatakan kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Nabi Adam. Maka semua malaikat sujud. Begitulah kemuliaan Nabi Adam AS. Namun kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Seandainya malaikat itu diperintahkan sujud kepada Nabi Adam, namun tentang Nabi Muhammad, aku sendiri, kata Allah, berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa makna Allah berselawat? Man shalla alayya wahidah sallallahu biha asyara. Sesiapa yang berselawat kepadaku satu kali, maka Allah menurunkan 10 rahmat kepadanya. Ini bermakna sesiapa yang berselawat 10 kali, Allah menurunkan 100 rahmat. Sesiapa yang berselawat 100 kali, Allah menurunkan 1000 rahmat. Sesiapa yang berselawat 1000 kali, Allah haramkan api neraka menyentuhnya. Maka para jamaah, pastikan amalan istiqamah kita 1000 kali selawat Nabi, sampai ke mati. Allah haramkan api neraka menyentuhnya. Dan begitu juga dengan malaikat berselawat. Apa makna malaikat berselawat? Makna malaikat berselawat adalah malaikat meminta ampun kepada orang yang banyak berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ulama menyatakan bahawa selawat lebih afdal daripada istighfar. Kerana sesungguhnya dalam istighfar tidak ada selawat, dalam selawat ada istighfar. Daripada mana selawat itu ada istighfar?
daripada ucapan wa malaikatuhu, malaikat beristighfar kepada orang yang banyak berselawat. Oleh kerana itu, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, hendaklah kamu orang-orang yang beriman itu, kita semua memperbanyakkan selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sesungguhnya baginda orang yang mulia, baginda orang yang agung, baginda orang yang terpuji, baginda orang yang sentiasa mempunyai sifat kasih sayang kepada hamba-Nya, maka pada umatnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menghabiskan segala-galanya untuk umatnya. Baginda menangis siang dan malam kerana memikirkan kita semua agar kita tidak diazabkan di dalam api neraka. Ketika mana baginda sallallahu alaihi wasallam sedang menangis yang bersangatan, lalu datang malaikat Jibril alaihissalam lantaran kasihan dan sedih melihat baginda menangis, lalu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, limaza tubki, kenapa kau menangis, apa yang menyebabkan kau menangis? Katanya Rasulullah, aku mengingatkan akan umat aku mengingatkan akan umatku, yakni Rasulullah ingatkan kita semua. Lalulah malaikat bertemu dengan Allah Ta'ala, memberitahu, ya Allah, engkau lebih mengetahui keadaan kekasihmu menangis kerana ingatkan akan umatnya. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala menggembirakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Jibril, kamu beritahu kepada Muhammad, beritahu kepada kekasihku, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, Allah Ta'ala akan beri kepada engkau wahai Muhammad apa yang menyebabkan engkau rada, apa yang menyebabkan engkau gembira, apakah yang menyebabkan hilang kesedihanmu dan tangisanmu itu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberitahu oleh malaikat Jibril, ya Muhammad, apakah yang menyebabkan engkau rada? Apakah yang menyebabkan engkau akan berhenti daripada tangisan ini? Rasulullah mengatakan bahawa aku tidak rada walau satu orang pun daripada umatku diazab dalam api neraka. Satu orang pun aku tidak reda, aku tidak ingin umat aku ini diazabkan di dalam api neraka. Maka demikianlah kasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah tahu keadaan kita. Oleh kerana Rasulullah tahu keadaan kita yang penuh dengan lalai, penuh dengan dosa, lalu Rasulullah orang yang banyak istighfar. Adakah Rasulullah perlu beristighfar? Sedangkan Rasulullah itu disifatkan ghufira lahu ma taqaddama min zambi wa ma ta'akhkhar. Rasulullah itu diampunkan dosa-dosanya yang terdahulu dan dosa-dosanya yang kemudian. Sehingga ulama mengatakan istighfar adalah orang-orang yang banyak dosa, yang buat dosa. Istighfar itu untuk pendosa. Ya Allah, ampunkanlah dosaku. Bagaimana Rasulullah mengatakan ya Allah ampunkan dosaku sedangkan dia tidak ada dosa? Ghufira lahu ma taqaddama min zambi wa ma ta'akhkhar. Dosa-dosa yang lalu diampun kalau ada dosa, dan dosa yang akan datang diampun seandainya dilakukan dosa. Rasulullah tidak ada dosa. Rasulullah orang yang suci, Rasulullah orang yang mulia, Rasulullah orang yang terpuji, dia tidak ada dosa. Maka kenapa Rasulullah orang yang banyak beristighfar? Kata ulama, istighfarnya Rasulullah adalah untuk umatnya. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam sentiasa berdoa. Tidak ada doa yang hebat. Doa yang hebat itu adalah doa datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana para nabi diberi doa-doa, dan doa itu akan dikabulkan oleh Allah. Setiap nabi diberi satu doa, maka sesungguhnya baginda tidak mengambil doa tersebut. Nabi yang lain berdoa untuk umatnya, nabi yang lain berdoa untuk umat masing-masing. Namun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berdoa pada semasa atas muka dunia yang Allah beri kepada dia. Lalu ditanya, kenapa engkau tidak berdoa sedangkan Allah memberi doa kepada kamu, doa yang makbul? Rasulullah menyatakan bahawa doa ini akan kusimpan di negeri akhirat. Doa yang kabul ini akan kusimpan di negeri akhirat untuk umatku. Maka umat Nabi Muhammad umat yang paling untung.
paling untung dibandingkan dengan umat-umat yang lain. Sehingga para nabi yang sudah mengetahui tentang kelebihan umat Nabi Muhammad itu, mereka mengatakan, ya Allah, seandainya engkau mencabut kenabian aku, engkau mencabut kerasulan aku, cabutlah ya Allah. Kalau Nabi Adam, maknanya biar aku tak jadi nabi, biar aku tak jadi rasul, asalkan aku menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian para nabi mengetahui kedudukan umat Nabi Muhammad. Umat yang pertama dibangkit oleh Allah, umat Muhammad. Umat pertama yang dimasukkan dalam syurga, umat Muhammad. Umat yang paling banyak mendapat syafaat adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun hari ini kita jangan lupa Rasulullah. Jadikan ingatan kita pada Rasulullah. Bagaimana nak mengingatkan diri kita pada Rasulullah? Banyakkan berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para jemaah, ini bulan Rabiul Awal. Maka di bulan Rabiul Awal ini teruskan selawat. Kemudian masuk bulan-bulan yang lain, berterusan berselawat. Kalaulah kita setiap hari berselawat, walau 1000, walau 2000, walau 3000, banyak berselawat, kita tidak akan sama dengan apa yang Rasulullah buat untuk kita. Rasulullah sembahyang, ketika mana Rasulullah sembahyang bersama sahabat, Rasulullah ke sahabat bertanya, ya Rasulullah, adakah Rasulullah sakit? Kata Rasulullah, aku tidak sakit, tetapi kami mendengar daripada tubuh kamu ketika mana kamu rakaat, ketika mana kamu sujud, bagaikan ada tulang berantakan di antara satu sama lain. Apa Rasulullah kata? Sebenarnya Rasulullah dalam keadaan lapar. Rasulullah lapar sangat-sangat. Maka terkejut sahabat, macam mana kita boleh meninggalkan Rasulullah lapar? Bagaimana Rasulullah boleh lapar sedangkan Sayyidina Abu Bakar ada? Rasulullah mengatakan, biarkan Rasulullah lapar, asalkan umatnya kenyang di negeri akhirat kelak. Biarkan Rasulullah lapar, biarkan Rasulullah ini dalam keadaan tidak memiliki apa-apa, asalkan umatnya nanti mendapat kebahagiaan dekat negeri akhirat. Maka satu ketika orang kafir musyrikin Mekah datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu mengatakan bahawa, ya Muhammad, aku tidak mahu beriman dengan kamu sehinggalah kamu menunjukkan akan mukjizatmu. Lalulah ditanya, apakah yang kamu inginkan? Lalu katanya, di sana ada bukit, aku inginkan bukit itu menjadi emas. Maka Rasulullah bertanya, seandainya aku menjadikan bukit itu emas, adakah engkau akan beriman? Dia mengatakan, engkau jadikan bukit itu emas dahulu. Lalulah Nabi SAW ingin mengangkat tangan, asalkan orang itu beriman. Maka Nabi mengangkat tangan, datang malaikat Jibril memberitahu, wahai Muhammad, seandainya engkau inginkan bukit menjadi emas, nescaya Allah jadikan bukit itu emas. Namun seandainya bukit itu menjadi emas, nanti umatmu nanti, kalau dah dia lupa kepada Allah Ta'ala, maka umatmu akan diazab lebih daripada umat-umat yang lain. Bila mendengar macam itu, Rasulullah tidak mendoakan agar bukit itu menjadi emas. Kerana apa? Kerana Rasulullah bimbang nanti umatnya nanti kalau diazab dengan azab yang lebih pedih daripada umat-umat yang terdahulu. Namun apa yang berlaku ketika penduduk Taif melempar batu, lalu Nabi SAW berdarah wajahnya, maka jubah Nabi warna putih lalu bercampur dengan warna merah darah. Dalam keadaan macam itu, malaikat Jibril alaihissalam menawarkan diri, seandainya diangkat bukit itu, dihampap kepada penduduk Taif, kalau engkau izinkan wahai Muhammad, nescaya akan kulakukan. Maka Nabi tidak izinkan. Bukit menjadi emas, Nabi tidak mahu. Membalas kejahatan yang dibuat kepada Rasulullah, bukit dihampap kepada penduduk Taif, Nabi tidak ingin. Maka Nabi mendoakan agar umatnya selamat dekat negeri akhirat.
dan Nabi mendoakan kepada mereka yang melempar batu kepada Nabi, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah petunjuk kepada mereka kerana sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Siapa mereka itu? Orang yang melempari batu. Siapa mereka itu? Orang yang menzaliminya. Demikianlah akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah membalas kejahatan keburukan dengan keburukan, bahkan membalas kezaliman dengan kebaikan. Doa kepada orang-orang penduduk Taif, masih lagi menginginkan orang-orang Taif itu beriman kepada Allah Ta'ala. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kamu seorang rasul yang mana dia daripada kalangan kamu juga, di kalangan manusia, namun dia mempunyai satu sifat, mengambil berat di atas kesusahan yang akan kamu tanggung di negeri akhirat kelak, dan dia inginkan kamu beriman kepada Allah Ta'ala. Dan kekasih Allah ini mempunyai sifat pengasih dan penyayang. Maka sesungguhnya Rasulullah kasih kepada kita. Maka kemana semasa baginda hayat, ketika baginda hidup, baginda diuji dengan pelbagai-bagai ujian, ditamah, dihina, dipulau, dan ingin diseksa, ingin dibunuh. Namun Nabi SAW tidak duduk saja. Nabi kalau ingin selamat, datang orang-orang musyrikin Mekah, ya Muhammad, beritahu kepada anak saudara kamu, wahai Abi Talib, kamu bagi tahu, kalau Muhammad itu inginkan harta, kami kumpulkan harta bagi kepadanya. Kalau Muhammad itu inginkan tahta, inginkan menjadi raja, kami sepakat melantik dia menjadi raja. Dan seandainya Muhammad itu ingin wanita, kami akan cari yang paling terbaik untuk memberi kepadanya, asalkan dia tidak mengajar manusia kepada Tuhannya. Baginda kalau mau hidup dalam keadaan serba-serbi ada, baginda boleh mendapatkannya. Namun apa yang baginda katakan, law wudi'a asy-syamsu fi yamini wal qamaru fi yasari ala an atwaqa hadzal amra ma taradduhu. Seandainya Allah meletakkan matahari di sebelah kanan, bulan di sebelah kiri, untuk aku tinggalkan dakwah ini, mengajak manusia kepada Allah, tidak sekali-kali aku meninggalkannya. Sehinggalah aku ini dibinasakan, sehingga aku mati di atas kalimah ini semata-mata untuk menyelamatkan kita. Baginda tidak pernah memikirkan tentang dirinya, tetapi baginda memikirkan tentang umatnya. Baginda memikirkan tentang umatnya lebih daripada baginda memikirkan tentang isteri dan anaknya. Sayangnya baginda kepada kita. Mana buktinya? Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata, ya Rasulullah, doakan saya ya Rasulullah. Lalu Siti Aisyah didoakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda didoakan. Apa yang didoakan oleh baginda? Allahumma fi Aisyah, Allahumma warham Aisyah, Allahumma adkhil jannata Aisyah. Masukkanlah Aisyah dalam surga, rahmatkanlah Aisyah, ampunkanlah dosa Aisyah. Doa-doa yang baik diberi pada Siti Aisyah. Bagaimana kalau kita didoakan demikian rupa? Sudah pasti kita bergembira. Maka gembira Siti Aisyah. Lalu Rasulullah bertanya, ya Aisyah, aku melihat engkau begitu gembira hari ini. Ya Rasulullah, masakah saya tidak bergembira ya Rasulullah? Hari ini Rasulullah mendoakan sesuatu yang baik untuk saya. Lalu Rasulullah mengatakan, ya Aisyah, kamu tidak tahu, sebelum engkau meminta doa kepada aku, inilah doa yang aku doa setiap kali lepas sembahyang, khas untuk umat aku. Maka terkejut Siti Aisyah, Masya Allah, Rasulullah mendoakan kepada umatnya setiap kali lepas sembahyang. Kalaulah doa, ya Allah ampunkanlah Siti Aisyah, Allahumma fi Aisyah, ampunkanlah Aisyah, Rasulullah mendoakan, Allahumma fi ummati, ampunkanlah umat aku, rahmatkan umat aku, kasih yang belas umat aku, masukkan syurga dalam umat aku, kepada umat aku. Nabi SAW tidak pernah melupakan kita, sentiasa merasa bahagia mengingatkan akan umat-umatnya. Namun
Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa munajat, beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersungguh-sungguh baginda beribadat. Untuk siapa baginda bersungguh-sungguh beribadat? Untuk umatnya yang tercinta. Rasulullah mengatakan Rasulullah sudah tidak rehat siang dan malam berdakwah, mengajak manusia kepada Allah, menyelamatkan manusia daripada azab api neraka Allah. Maka Rasulullah sudah tidak lagi kenyang, Rasulullah lagi tidak banyak lagi tidur. Semua Rasulullah lakukan untuk umatnya, untuk kita semua. Dan Rasulullah tidak mahu satu orang pun masuk di dalam neraka Allah. Apakah kita telah melakukan sesuatu untuk Rasulullah yang menyebabkan Rasulullah gembira? Gembiralah di bulan Rabiul Awal ini. Gembiralah di bulan Rabiul Awal ini. Kerana sesungguhnya setiap orang yang bergembira sudah pasti Allah akan memberi kebaikan kepadanya, kerana dia bergembira di atas kekasih Allah Subhanahu wa taala. Namun hari ini kita banyak lalai kepada Allah taala, lalai kepada baginda, lupa kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi, inna zunubi fil wara kasurat, laisa li amalun fil hasyri yunjini, wa qad ataituka bitauhidi bi suhbati hubbin nabi, wa hadza qadru yakfini. Wahai Tuhanku, ya Rabbi, inna zunubi fil wara kasrat, sungguh aku ini manusia yang banyak dosa. Laisa li amalun fil hasyri yunjini, tidak ada amalan dekat negeri akhirat nanti, tidak ada amalan di ketika aku dibangkitkan untuk menyelamatkan aku. Wa qad ataituka bit tauhidi tushibuni hubbun nabi, sungguh aku datang kepadamu ya Allah dengan bersahabat, aku datang kepadamu ya Allah dengan ketauhidan kepada Allah dan kecintaan kepada Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad yakfini, inilah saja yang aku ada, inilah yang mencukupi aku. Aku tidak ada amalan yang banyak, aku tidak ada amalan yang banyak yang menyebabkan aku dekat denganmu. Aku banyak dosa, hanya satu saja ada, yang ada cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang satu orang sahabat, ya Rasulullah, saya tidak ada amal, bolehkah saya masuk dalam syurga? Rasulullah bertanya, kalau kamu tidak ada amal, apa yang kamu ada yang boleh menyebabkan kamu masuk dalam syurga? Saya tidak ada amal yang banyak ya Rasulullah, saya hanya ada sekeping hati saja, sekeping hati yang kasih dan cinta pada Rasulullah. Maka sesungguhnya anta man ahbabta fil jannah, kamu akan bersama dengan orang yang kamu kasih di dalam syurga. Kalaulah seseorang itu amalnya tidak banyak, tapi ingat Rasulullah, cinta Rasulullah, kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cukup. Dia tak mampu buat ibadat banyak, tapi dia meninggalkan maksiat, meninggalkan sesuatu yang membawa dosa kerana Rasulullah, maka boleh menyebabkan dia masuk di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat Nabi selalu minum arak, ditangkap disebat sebanyak 3 kali. Namun ketika mana sahabat mengatakan dia ini dilaknat oleh Allah kerana sentiasa minum arak, lalu Rasulullah kata, jangan kamu laknat dia, sungguh Rasulullah masih lagi menyayangi dia. Walaupun dia minum arak, Rasulullah masih lagi menyayangi dia. Maka dia bertemu dengan Rasulullah, ya Rasulullah, Rasulullah masih sayang saya. Ya, tidakkah kamu menyayangi Rasulullah? Ya, saya sayang Rasulullah, tapi saya tak mampu nak meninggalkan ketagihan minum arak ini. Lalu Rasulullah meletakkan tangan yang mulia ini di atas dadanya sambil membaca doa, jadikanlah dia, Allahumma ja'anhu minas salihin, jadikanlah dia orang yang saleh. Ketika mana Nabi mengangkat tangan, diangkat tangan Nabi daripada dadanya, dia mengatakan, tidak ada orang yang paling aku cinta kasih melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah mengatakan bahawa Allah juga mengasihi dia. Sesungguhnya seorang itu kalau mau mendapat cinta Allah,
dia kena banyak ibadat sunat. La yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Sesungguhnya hamba aku ini kalau dia nak cinta kepada aku, nak dapat kecintaan aku, dia kena banyak ibadat-ibadat sunat baru aku cinta kepada dia. Mampu ke kita nak buat ibadat-ibadat sunat yang banyak sehingga ada di kalangan orang terdahulu sampai ratus-ratus rakaat, banyak Quran dibaca beberapa kali khatam. Mampukah kita? Kita tidak mampu nak melakukan ibadat banyak-banyak untuk mendapat kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ada jalan untuk kita dapat cinta Allah, dapat cinta Rasul, yakni dengan jalan memperbanyakkan selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah dengan banyak berselawat kita jadi ringan mengikut sunnah Nabi, mudah melakukan amal ibadat kepada Allah Taala. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu ingin cinta Allah, maka kamu ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara orang yang dekat dengan Rasulullah di negeri akhirat kelak adalah orang yang banyak berselawat. Maka itulah jalan yashibuni hubbun nabi wa qad yakfini. Ya, jalan dia bersahabat kepada Rasulullah dengan merasa cinta kepada Nabi. Itulah yang mencukupkan aku. Qad ja'at li da'watihi al-asjaru sajidatan tamshi ilaihi ala sakin bila qadami. Sungguh dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya mengakui itu dakwah yang benar, dakwah yang menghancurkan kebatilan, sehingga pokok pun menjadi sujud kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tamshi ilahi ala saki bila qadamin. Tahukah kita ada satu kisah yang menarik, yang mana sesungguhnya pokok itu sujud kepada Nabi, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tamshi ilaihi ala sakin bila qadamin. Dia datang kepada Nabi tanpa kaki, berjalan tanpa kaki. Datang satu orang badui, dia kata, ya Muhammad, aku tidak mahu beriman dengan kamu sehingga kamu menunjukkan mujizat kamu. Lalu Rasulullah mengatakan, apa yang kamu inginkan? Katanya, di sana ada pokok ya Muhammad, aku ingin pokok itu datang kepadamu. Katanya Rasulullah, kamu pergi ke pokok itu, katakan pada pokok itu, Muhammad memanggilmu. Wahai pokok, Muhammad memanggilmu. Maka sang badui tadi pergi di pokok tadi. Apabila berada di hadapan pokok, lalu sang badui itu berkata, wahai pokok, Muhammad memanggil kamu. Apabila mendengar nama Muhammad sahaja, lalu pokok itu bergoyang. Bila bergoyang saja, tercabut akar sebelah kanan, tercabut akar sebelah kiri. Lalu datang kepada Nabi. Tamshi ilaihi. Dia jalan kepada Nabi dalam keadaan bila qadamin, sakin ala bila qadamin. Maka berjalan dia tanpa ada kaki bergerak. Tamshi ilaihi ala sakin bila qadamin, jalan. Dia terkejut, berjalan heret, sehingga tanah itu ada nampak kesan heret dia. Berjalan saja, duduk di hadapan Nabi dalam keadaan dengan akar-akar tapi tidak terbalik. Rasulullah bertanya, apa yang kamu inginkan lagi? Dia terkejut melihat perkara ini. Ini mujizat. Ini bukan sesuatu yang merupakan perkara yang boleh dimain-main. Ini datang daripada Allah. Amrun khariqun lil adati maqrunun bitahaddi. Ini datang daripada Allah, sesuatu perkara yang luar biasa yang datang daripada rasul-rasul sahaja. Lalulah Rasulullah, apa yang kamu mahu lagi? Rasulullah tanya pada orang badui, aku tidak mahu lagi beriman sehingga kamu menunjukkan pokok itu kembali ke tempat asalnya. Katakan kepada pokok, Muhammad menyuruh kembali ke tempat asal. Maka sang badui itu berkata di hadapan pokok yang berdiri tegak tadi, wahai pokok, Muhammad suruh engkau kembali ke tempat asal. Tiba-tiba pokok itu berjalan sampai ke tempat asal, bergegar, masuk akar sebelah kanan, masuk akar sebelah kiri, kemudian jadi seperti biasa, seolah tidak apa-apa yang terjadi. Lalu orang itu mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadur Rasulullah. Barulah dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pokok. Tunduk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Katanya pokok itu duduk di hadapan Nabi, sebelum diarahkan kembali pokok itu berdiri di hadapan Nabi dalam keadaan sujud. Dalam keadaan sujud, ja'al li da'watihi al-asjaru sajidatan
datang pokok itu dalam keadaan sujud kepada Nabi, kemudian kembali ke tempat asal, tamshi ala sakin bila qadamin, dia kembali dalam keadaan berjalan dalam keadaan tidak ada kaki. Itu pokok. Wa hanna jis'un ilaika wa huwa jamadun fa ajibun an yajmadal ahya'u. Itu kisah pokok. Bagaimana dengan kisah kayu? Bagaimana dengan kisah tunggul kayu? Nabi SAW berkhutbah di atas mimbar. Mimbar baginda daripada apa? Mimbar baginda daripada pohon kayu yang ditebang, tunggul pokok yang ditebang, lalu dibentuk-bentuk menjadi tunggul kayu, menjadi mimbar. Mimbar Nabi SAW daripada tunggul kayu. Baginda duduk di atas mimbar, lalu baginda berkhutbah. Tidak ada khutbah yang terbaik kecuali khutbah baginda. Tidak ada peringatan yang terbaik kecuali peringatan daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat mendengar khutbah setiap hari. Setiap hari mereka mendengar ilmu, mendengar nasihat-nasihat daripada Rasulullah. Ud'u ila rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Serulah manusia kepada Allah Taala dengan perkataan-perkataan yang baik. Bila kita mengajar manusia, jangan mengajar manusia dengan celaan. Itu bukan daripada Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan yang baik, bil hikmah, dengan cara bijaksana. Lalulah setelah sahabat melihat baginda berkhutbah di atas mimbar, itu mimbar yang sudah lama, maka mereka bermesyuarat, apa kata kalau kita membina mimbar yang baru? Maka bersetujulah para sahabat. Maka dicarilah pohon kurma yang agak besar, akhirnya dipotongnya tunggul tadi, dibentuk-bentuk, akhirnya menjadilah satu mimbar yang baru. Setelah siap mimbar yang baru, maka diangkat mimbar yang baru tadi, diletakkan di atas mimbar yang lama. Maka ketika mana Nabi SAW masuk di dalam masjid, maka dilihat ada dua mimbar, satu mimbar baru, satu mimbar lama. Maka Nabi mengetahui ini sahabat membina mimbar untuknya. Sudah pasti sahabat ingin melihat Nabi naik di atas mimbarnya. Maka Nabi pun naik di atas mimbar yang baru. Lalu Nabi SAW membaca khutbah. Ketika mana Nabi SAW membaca khutbah, tiba-tiba hanna jis'un ilaika wa huwa jamadun fa'ajibun ayyajabala ahya'u. Tiba-tiba hanna jis'un, menangis, merengek macam budak-budak, bunyi tangisan daripada jizib. Jizib ni tunggul kayu, ataupun mimbar daripada kayu tadi, menangis ilaika, kepada engkau wahai Muhammad, wa huwa jamadun, sedangkan tunggul kayu mimbar itu adalah satu jamadun, yakni sesuatu yang benda yang mati. Fa ajibun ayyajmadul ahyu, hairan, sungguh ajib, sungguh hairan, sungguh menakjubkan, sesuatu yang mati itu bagaikan hidup. Lalu Nabi membaca khutbah. Ketika mana Nabi membaca khutbah, bunyi tangisan bagai budak-budak menangis. Sedangkan ketika itu tiada budak kecil yang menangis ketika itu. Sahabat terfikir ini suara daripada mana? Tak pernah terfikir suara itu datang daripada kayu. Tak pernah terfikir suara itu datang daripada mimbar Nabi, daripada tunggul kayu. Lalu ketika mana Nabi menyampaikan khutbah Nabi diselangi bunyi tangisan sehingga sahabat merasa hairan. Baginda sahabat tidak perasan mana ada tunggul kayu boleh mengeluarkan tangisan. Akhirnya Nabi SAW turun daripada mimbar. Ketika mana Nabi turun kepada mimbar, Nabi menggosok-gosok mimbar tadi. Ada ulama kata Nabi peluk mimbar tadi. Lalu mimbar yang lama tadi, bunyi tangisan tu semakin perlahan lalu menghilang. Sahabat mengetahui rupa-rupanya yang menangis itu tunggul kayu. Tunggul kayu menangis tak sanggup berpisah dengan Nabi SAW. Tunggul kayu sangat menyayangi Nabi. Buktinya Nabi bercakap dengan tunggul kayu, adakah engkau mahu tinggal di sini, di bumi ini? Kamu akan menjadi tunggul kayu yang mulia, ataupun kamu mau bersama aku di dalam syurga? Lalu tunggul kayu itu mengatakan, ya Muhammad, aku ingin bersamamu di dalam syurga.
maka sesungguhnya tunggul kayu ini akan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga. Fa'ajibun ayyajmadul ahya, hairan sungguh sesuatu yang mati itu menjadi hidup disebabkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana sesungguhnya tunggul kayu itu telah melihat kalam-kalam Nabi yang indah, telah mendengar kalam-kalam Nabi yang indah. Tunggul kayu itu mungkin sudah melihat wajah Nabi yang penuh dengan cahaya yang begitu indah. Wajmal, sungguh cantik engkau. Wajmal minka lam tara qattun aini wa akmalu minka lam talidun nisa. Sungguh indah sungguh wajahmu wahai Muhammad, indah sungguh wajahmu. Lam tara qattun aini, sungguh kata Hasan bin Sabit, sekali-kali aku tidak akan melihat wajah seindah kamu. Wajah seindah kamu tidak akan dilihat. Wa akmalu minka lam talidun nisa, dan sungguh tidak ada wanita yang akan melahirkan manusia semulia kamu, sesempurna kamu, tidak ada. Ketika mana wanita-wanita Mesir melihat wajah Nabi Yusuf yang begitu indah, lalu terpotong jari-jari mereka. Wa qata'na aydiyahunna, maka terpotong jari-jari mereka. Bagaimana ketika itu, kata ulama, bagaimana tentang kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Adakah wanita terpotong jarinya kerana melihat wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka sahabat mengatakan, aku ingin merenung wajah Rasulullah, tiba-tiba aku melihat pada pipinya bercahaya, pada giginya bercahaya, pada matanya bercahaya. Wajah Nabi penuh dengan cahaya sehingga silau pandangan mataku. Wanita-wanita yang melihat, kalau wanita zaman Nabi Yusuf alaihissalam melihat terpotong jarinya, itu melihat Yusuf. Kalau dia melihat Nabi Muhammad, maka hancur hati mereka, maka terpotong hati-hati mereka. Tahukah kita semua kenapa Sayyidina Abu Bakar wafat? Sayyidina Abu Bakar wafat kerana terlalu rindu kepada Rasulullah. Ketika wafat Sayyidina Abu Bakar, tercium bau daging yang terbakar. Daripada mana bau daging terbakar? Daripada hati Sayyidina Abu Bakar, kerana terlalu cinta dan kasih pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin ambil masa panjang sikit boleh, tapi saya kita bagi laluan pada azan. Boleh? Jauh daripada jauh ni minta masa lebih sikitlah, boleh? Boleh kita beri wang pada tu. Pada nak terus ke kita bagi azan? Terus lalu Rasulullah ni panjang, kalau kita cerita pukul 12 malam tak apa. Kalau cerita tentang Rasulullah. Okey, baik. Lalu dikatakan bahawa tidak ada manusia yang indah yang kamu lihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada katanya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah Taala memberi keistimewaan. Wa akmalu minka lam talidun nisa, tidak ada wanita yang akan lahir sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana bayi-bayi yang lain lahir daripada perut ibunya dalam keadaan menangis, tetapi baginda sallallahu alaihi wasallam lahir dalam keadaan memuji Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana bayi-bayi lain yang lahir dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa, namun ketika mana lahirnya baginda sallallahu alaihi wasallam menunjukkan satu jari, menunjukkan kalimah la ilaha illallah. Ketika mana lahirnya bayi-bayi yang lain dalam keadaan tidak berkhatan, sungguh Nabi lahir dalam keadaan tidak berkhatan. Tidak ada manusia yang melihat akan aurat Nabi. Sesiapa yang melihat aurat Nabi, maka butalah akan matanya, kerana kemuliaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh kita ini penuh dengan dosa, penuh dengan kotoran. Baginda tidak ada kotoran, sehingga sahabat pernah minum air kencing Nabi, Nabi mengatakan tidak ada air yang lebih segar daripada air yang aku minum. Rupa-rupanya diminum itu adalah air kencing Nabi. Apa yang berlaku pada sahabat itu, haram api neraka menyentuhnya. Ketika mana Nabi berbekam, lalulah Nabi suruh sahabat membuang darah bekam. Maka sahabat mengatakan tidak wajar membuang darah bekam di atas tanah. Nabi orang yang mulia. Maka dia bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah bertanya, sudahkah kamu membuang darah bekamku? Katanya sudah. Di mana? Fi batni, dalam perutku. Sahabat minum darah bekam Nabi. Rasulullah mengatakan haram api neraka menyentuh kamu. Kerana
Kerana apa? Sesuatu yang ada pada Nabi Muhammad itu lebih mulia daripada segala-galanya. Apa-apa yang dinisbahkan kepada Rasulullah, ia lebih mulia daripada segala-galanya. Demikianlah kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat, aku hanya ada sehelai rambut saja. Bagiku sehelai rambut itu lebih besar daripada dunia dan segala isinya. Bahkan ulama mengatakan selipar Nabi lebih tinggi daripada arasy Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke langit, lalu ditemani dengan malaikat Jibril, lalu malaikat Jibril tidak boleh melintasi sampai kepada Sidratul Muntaha, sampai kepada berjumpa dengan Allah taala. Kalaulah rasa malaikat Jibril ingin melepasinya, akan hancur malaikat Jibril alaihissalam. Tapi Nabi melepasi satu langit sampai kepada arasy Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana Nabi nak melepasi langit, maka Nabi ingin membuka seliparnya, kerana teringat tentang Nabi Musa ketika mana Allah mengatakan fa'la'na laika, kamu buanglah, cabut selipar kamu. Ketika itu Allah Ta'ala kata, ya Muhammad, itu Musa, engkau pakai selipar, naik ke arasy Allah Ta'ala. Sampai melepasi arasy Allah Ta'ala, maka segala apa yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam melepasi arasy Allah, maka ia mulia. Sahabat ketika mana Nabi berkahak, maka Nabi pun mengeluarkan kahak. Sahabat berebut-rebut kahak Nabi sehingga hampir-hampir bergaduh, hampir-hampir berbalah, kerana sesungguhnya kemuliaan yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu orang sahabat, dia punya tubuh badannya agak gatal, lalu Nabi meletakkan air liurnya, lalu menyapukan kepada tubuh sahabat Nabi yang gatal hilang serta-merta. Dan sahabat Nabi tidak pernah memakai minyak wangi, tetapi mempunyai bau yang sangat wangi. Daripada mana tubuh kamu mengeluarkan wangi tersebut? Wangi ini, katanya, kerana Rasulullah telah menyapu air liurnya kepada tubuhku, sehingga tubuhku tidak perlu lagi berhajat kepada minyak wangi. Ketika mana Nabi dalam keadaan keletihan, lalu peluh keluar, sahabat mengambil peluh Nabi. Tapi pada hari itu peluh Nabi agak banyak, disapu-sapu, diperah-perah, lalu disimpan. Apa kata sahabat? Aku tidak pernah mencium bau yang begitu wangi selain daripada wanginya bau peluh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu orang sahabat memberi sapu tangan kepada Nabi, sedangkan sapu tangan itu penuh dengan kotoran. Lalu Nabi ingin membersihkan. Kemana Nabi bersihkan? Adakah dicampakkan di dalam air? Nabi campak dalam api. Kemudian diambil sapu tangan tadi, api tidak makan sapu tangan, bersih sapu tangan, hilang kotoran. Kerana apa? Api tidak akan berani menyentuh sesuatu yang dipegang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah kalau kita ingin menceritakan tentang kemuliaan Rasulullah, begitu hebat sekali kemuliaan Rasulullah. Rasulullah boleh ingin memiliki segala-gala, tetapi apa yang Rasulullah ada? Ketika mana orang memberi hadiah pada Rasulullah, letak satu sudut, ambil kain tudung, itulah di almari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana sahabat Nabi datang, tak benarkan, jangan duduk atas tanah. Nabi ambil kain selendang. Apa? Itulah sopan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wanita Ansar Madinah terpandang tempat tidur Nabi, merasa kasihan, ini Rasulullah tempat tidur demikian. Lalu terlihat tempat tidur tu hanya dilapis dengan satu kain yang agak tebal daripada Yaman. Itulah tilam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak memiliki apa-apa, tetapi Rasulullah memiliki cinta kepada kita semua agar kita selamat daripada azab api neraka Allah Ta'ala. Khalaqta mubarra'an min kulli aibin ka'annama khalaqta kama tasha'u. Indah sungguh ciptaanmu wahai Muhammad, seolah-olah engkau yang inginkan ciptaannya. Wajah Nabi begitu indah sekali. Dan ingat ketika Rasulullah berjalan, wajah Nabi mengeluarkan cahaya. Siti Aisyah radhiyallahu anha terjatuh jarum, mencari jarum di dalam kegelapan. Ketika itu adanya cahaya bulan mengambang. Ketika itu bulan mengambang telah membawa kepada cahaya yang agak terang, namun masih lagi tidak kelihatan jarum yang kehilangan. Lalu datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan jelas jarum itu kelihatan. Daripada mana cahaya ini datang? Terlihatlah dia melihat jarum, melihat cahaya bulan. Ternyata cahaya itu datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila dibandingkan antara bulan dengan wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih cahaya daripada bulan yang terang benderang. Demikianlah kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu Allah Taala muliakan Rasulullah
damma ilahu isman nabi ila ismihi idza qala fi khamsi muazzidun asyhadu. Oleh kerana Nabi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah taala letakkan nama Allah, nama Rasulullah, nama Allah, nama Rasulullah. Di mana kamu dapat dengar setiap hari, kamu akan mendapat dengar setiap hari idza qala fi khamsi muazzidun asyhadu. Sesungguhnya muazzin akan menyatakan, aku menyaksikan Allah, aku menyaksikan Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setiap hari nama Allah Muhammad, Allah Muhammad digantungkan menunjukkan bahawa Allah Taala sangat memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syaqqa man ismihi liyajillahu. Allah Taala pecahkan nama Muhammad satu, nama Allah Taala satu, liyajillahu, kerana Allah Taala nak muliakan Nabi. Fazu aushi mahmudun wa hadza Muhammadun. Allah itu Mahmud, Muhammad itu ini, Rasul itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pujilah Allah, pujilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pujilah kamu sebanyak-banyak puji, kerana sesungguhnya Allah sendiri yang memujinya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad mempunyai akhlak yang begitu mulia. Maka tidak ada manusia yang mulia. Apa buktinya? Buktinya adalah wasyafi'ul ladzi tuja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahamun. Sesungguhnya kita mengharapkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka syafaatnya amat diharapkan. Likulli haulin minal ahwali muqtahamun, ketika hari yang sangat menggerunkan, siapa yang akan menyelamatkan kita? Ketika itu siapa yang dapat menyelamatkan kita? Para jemaah sekalian, ketika hari yang sangat dahsyat, kita semua dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu kita melihat dosa-dosa kita, ketika itu kita melihat kejahatan-kejahatan kita, dan ketika itu kita mengharap ada orang menolong kita. Lalu kita berjumpa dengan orang yang kita cinta, kita berjumpa dengan ayah kita, kita berjumpa dengan ibu, kita berjumpa dengan suami kita, jumpa dengan isteri kita, jumpa dengan kawan kita, jumpa dengan orang-orang yang kita kasih, semua lari daripada kita. Walau baik di atas muka dunia sekalipun, walau suami mengatakan saya tidak akan tinggal awak dunia dan akhirat, saya cinta kamu, kamu tidak akan bersama lagi, kamu tidak akan dapat maknanya suami tidak akan dapat tolong isteri, isteri tidak akan dapat tolong suami. Walau kasih suami kepada isteri sekalipun, walau kasih anak kepada ibu sekalipun, dia sangat kasih ibunya, tidak, dia akan lari daripada ibunya. Yauma yafiru mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Maka ketika itu seseorang lari daripada seseorang yang lain. Wahai imam, tolonglah saya. Wahai Bilal, tolonglah saya. Kamu banyak pahala, kamu jadi imam, kamu jadi Bilal. Yauma yafiru mar'u min akhihi. Lari seseorang, wahai ibu, wahai ayah, ibu ayah lari, suami isteri lari, semuanya lari. Siapa nak bantu kita? Maka orang berjumpa Nabi Adam. Nabi Adam kata nafsi, nafsi. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya kata nafsi, nafsi. Siapa yang menolong kita? Analah, kata Allah. Kata Rasulullah, saya, umat aku ni untuk aku akan tolong dia. Maka Rasulullah tolong kita semua. Rasulullah tolong kita semua, Rasulullah tolong umatnya. Rasulullah tidak takut ke dengan Allah. Sedangkan Nabi Musa, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa mengatakan aku takut kepada Allah. Kerana hari ini Allah Ta'ala menunjukkan kemurkaan, kemarahannya yang tidak pernah ditunjuk sebelum pada hari ini. Sebelum pada hari ini. Maka akhirnya semua Nabi rasa ketakutan menggigil yang bersangatan. Hanya satu orang saja. Siapa dia? Hanya satu orang saja. Yang orang yang kita sebut pada malam inilah yang akan tolong kita. Apa yang dia lakukan? Apa yang dilakukan? Dia sujud kepada Allah. Dia tidak takut kepada Allah. Nabi Musa, Nabi Muhammad semua takut kepada Allah. Aku takut kepada Allah. Oleh kerana takut kepada Allah Ta'ala, maka aku tak nak fikir yang lain. Allah marah pada aku. Semua aku ni buat salah. Nabi-Nabi mencerita kesalahan, mengingatkan kesalahan dia. Tapi Rasulullah lebih takut pada Nabi-Nabi yang lain. Bahkan Rasulullah malu nak bawa dosa-dosa kita depan Allah. Malu Rasulullah. Tapi Rasulullah memikirkan, kalau aku mengekalkan rasa takut aku ini, aku ikut rasa takut aku, nasai umat aku tidak akan selamat.
Kalau aku ikut rasa malu aku tidak akan dapat menyelamatkan umat aku. Biarlah aku sangat takut pada Allah, aku sangat takut pada rasa malu pada Allah, tapi demi umat aku, biarlah malu, biarlah takut, aku tetap sujud kepada Allah. Nabi SAW sujud. Sujud Nabi. Ia tidak mengatakan di nafsi-nafsi, ummati, 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 analah disujud. Sujud tidak angkat-angkat kepala, tidak angkat-angkat kepala. Rasulullah ingin mendengar, aku ampunkan umatmu, baru Nabi angkat kepala. Tidak angkat kepala. Akhirnya Allah mengatakan, ya Muhammad, ifa ra'sak, angkat kepala kamu. Wasal tu'ta, mintalah apa yang kamu minta, tu'ta akan diberi. Ketika mana Allah Ta'ala kata, wahai Muhammad, minta mu nak minta, aku akan beri. Rasulullah tidak mengatakan, adakah aku selamat, adakah anak isteriku selamat? Tidak. Rasulullah mengatakan, ummati, ummati. Aku ingin selamatkan umat aku. Akhirnya apa yang berlaku? Nabi SAW menyatakan satu hadis yang amat menggembirakan kita. Apa hadisnya? Para jamaah ingat hadis ini. Nabi mengatakan, syafaati li ahlil kaba'i min ummati. Syafaat aku, kata Rasulullah, akan kuberikan kepada orang yang melakukan besar di kalangan umat aku. Melakukan dosa besar, aku beri juga. Kerana sesungguhnya ketika mana Rasulullah lihat ada orang yang akan dicampakkan dalam neraka, Rasulullah akan bersungguh-sungguh menyelamatkannya. Akhirnya Allah Ta'ala kata, wahai malaikat, jangan kau tunjuk umatnya yang layak masuk neraka. Kalau kau tunjuk umatnya yang layak masuk neraka, nascaya tidak ada satu orang pun daripada umatnya yang masuk dalam api neraka Allah Ta'ala. Demikianlah sayangnya Nabi kepada kita semua. Agak-agak moga-moga dengan kisah yang secepis setitik ini bagaikan lautan kecintaan Nabi, moga-moga kisah ini ataupun yang kita dengar pada malam ini, walaupun yang bercakap ini orang yang banyak dosanya, namun mengharapkan agar sedikit daripada ini dapat menanamkan rasa kasih dan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum saya pulang ke bumi Hadramaut, marilah saya mengharapkan kepada para jamaah sekalian agar mengekalkan, meneruskan, mengistiqamahkan selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tulis dalam buku untuk kita nak catatan kita sahaja pribadi kita, 1 hari 200 ke 300 ke, untuk kita sentiasa berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya akan rasa gembira kalau saya pulang ke Hadramaut, Yaman sana, para jamaah sudah menjadi ahli selawat. Moga-moga Allah Ta'ala beri kebaikan kepada kita, moga-moga Allah Ta'ala mengampuni dosa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani, wa laqad ashartu li na'ti man awsafuhu tuhyil quluba tuhayyijul asjana, wallahu qad asna alaihi ma yusawi qawlu minna aw yakunu sanana, lakinna hubban fi syara'i qad alima li safati rabbina wa hadana, wa idzim tadajna bil mawaddati ha huna na'fa'u aidi fakrina wa rajana, lil wahidil ahadil ali ilahina mutawassilina biman ilahi da'ana, muhtarihi wa habibihi wa safihi zainil wujudi bil ilahu abana, ya rabbana ya rabbana ya rabbana bil mustafa aqbalna ajib da'wana, anta lana ya ذكرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا، أصلح لنا الأهوال وفي ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا، واسلك بنا في نهجتها المصطفى، ثبت على قدم الحبيب خطانا، أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين رضا توعانا، واتب به في كل حال حبلنا، وهبال من ود ومن والانا، والمسنين ومن أجاب نداءنا، وذوي الحقوق وطالبا أوصانا، والهادرين وسائيا في جمعنا، ها نحن بين يديك أنت ترانا، يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا، يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا، يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا، بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح السماء أرسانا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Saya minta maaf kerana mengambil masa agak panjang sedikit.